penghantar makanan juga antara yang turut menjadi barisan hadapan untuk memberi makanan, menghantar apa yang kita pesanan kan, sebab tak ada keluar rumah. Jadi ini mungkin kita boleh kongsikan sedikit terjadi ni isu baru-baru ini, Hanif, yang diperkatakan berkenaan dengan isu yang sensitif apabila ada yang cuba memprovokasikan isu tentang keagamaan ini. Apapun kita saksikan terlebih dahulu kejadian yang berlaku di Petaling Jaya ini. Tulis sebab apa? Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Kenapa? Apa salah dengan awak? Tak adalah bang. Cara abang Kenapa tak ada apa? Kenapa? Cara abang tulis tu salah bang. Kenapa salah? Itu macam satu penghinaan. Satu penghinaan. Itu satu penghinaan bang. Penghinaan apa? Apa yang kau merepek? Yelah abang tulis nama tu, nama Tuhan kita orang. Nama Allah. Allah tu bapa saya. Allah tu bapa abang. Abang syurah bapa abang. Yang permulaan video saja sebenarnya, kepada mungkin dah tular ramai yang dah menyaksikan juga video ini, dan ada rentetan daripada perkara tersebut apabila penggunaan kalimah Allah tersebut, dan kemudian ada juga kejadian seterusnya berlaku keganasan lah, jenayah juga boleh kita katakan apabila ramai sekali yang hadir dan untuk memberikan pengajaran katanya. Apapun kita ingin rungkai lagi berkenaan dengan perkara ini, ingin bertanyakan pandangan berkaitan dengan sensitiviti agama dan bagaimana para penghantar makanan kita ini menyantuni perkara sebegini apabila berlaku kejadian ini. Kita terus bersama dengan tetamu kita, Saudara Maya Zulhelmi Mansur, merupakan pengerusi Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Zulhelmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik, tadi kita pertontonkan sedikit daripada visual yang tular berkenaan dengan insiden itu. Jadi mungkin Zulhelmi sendiri melihat berkenaan dengan insiden ini kan, kita mungkin ada yang kata sangat-sangat sensitif, isu yang tidak perlu diprovokasikan sebenarnya. Kita sebagai rakyat Malaysia yang dah nak 64 tahun nak merdeka ni bulan Ogos ni, tapi masih ada segelintir yang sebegitu. Baik, terima kasih pada MSI sudi memanggil penghantar, Satuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Apa yang kami lihat, perkara yang berlaku ini satu pengajaran kepada penghina agama. Satu pengajaran kepada mana-mana individu yang ingin mencetuskan provokasi. Kalau kita dapat lihat pada kejadian ini berlaku pada hari Jumaat, pada hari Jumaat lepas, apabila video ini viral dan terus kita di peringkat persatuan, apa yang kita ambil, kita turun ke kawasan kejadian. Ada kita punya AJK turun ke kawasan kejadian untuk meleraikan suasana tersebut. Tetapi sebaliknya berlaku. Dan di peringkat persatuan, kita pun tak boleh nak salahkan rider. Kalau ikut rasional, mana-mana individu, ialah kalau mencetuskan situasi sebegini, pasti secara normal kita pun akan marah. Sebab dia mencetuskan sensitiviti agama, menggunakan satu perkataan yang boleh timbulkan provokasi. So, kita punya sahabat yang pergi untuk bantu leraikan dan bawa yang kena pukul tadi ini ke balai polis. Setibanya di balai polis, kelima-lima orang ini, termasuklah ada juga AJK penghantar kita, ditahan polis serta-merta. Itulah, dan teruslah berlakunya ditahan semalaman dan keesokan harinya itu dibawa di mahkamah untuk diperintah tahanan reman ketika itu. Baik, mungkin tindakan susulan yang diambil, kita tidak mahu mungkin kedua-dua belah pihak ada tindakan tersendiri, tapi mungkin tindakan yang diambil ini bagaimana Cik Zulhelmi perlu memberitahu kepada penghantar makanan ini untuk menyantuni masa hadapan. Ini saya ambil konteks dalam kalangan penghantar makanan itu sendiri, bukannya ada dia spesifik kepada satu-satu kaum saja. Dalam rider adanya kaum Melayu, kaum India, Cina, pelbagai. Dalam keadaan hari ini ialah, dan kita pun nak ucap terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang mengiktiraf juga
Penghantar makanan ini, penghantar ini sebahagian daripada frontliners. Betul. Jadi bila mana konteks secara menyuruh, bila mana agama Islam itu agama persekutuan dan kita sebagai rakyat Malaysia harus menghormati perlembagaan negara ini. Ya. Ya. Di sini juga kita pun apabila kita tahu kejadian itu berlaku, terus kita menghubungi pihak pembela sebenarnya pertubuhan pembela Islam ya, untuk membantu kita mendapatkan dan saya berhubung sendiri dengan Tuan Haji Aminuddin Yahya, pengurusi pembela, dapatkan advice dan sebagainya, dan pembela setuju untuk pada keesokan harinya itu pada hari Sabtu membawa sekumpulan peguam yang diketuai oleh Datuk Zainul Rijal, Timbalan Pengurusi Pembela, menangkap juga pengurusi Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Dan alhamdulillah dengan adanya peguam ini ramai, kita tengok solidariti rakyat Malaysia dan banyak pihak yang ingin membantu sebenarnya, membantu penghantar makan. Kita pun agak surprise sebenarnya bila kita tengok solidariti, maksudnya gini, rakyat Malaysia secara keseluruhannya nampak isu ini satu budaya yang tidak sihat. Dan apa yang di peringkat persatuan, apa yang kita nak advise kalau di dalam kalangan penghantar makanan ini, bukan semuanya yang bersikap sedemikian dan nasihat saya kepada semua penghantar makanan ini, dalam apa jua tindakan yang kita nak buat, kenalah berfikir secara rasional, kena bersabar, dan kerana negara kita ni ada undang-undang yang sepatutnya kita dahulukan. Dan apa yang persatuan nak sampaikan juga di sini adalah pihak berkuasa dan pihak bertanggungjawab kena ambil tindakan segeralah dan tegas terhadap isu ni. Bagaimana, sebab kita tengok bila viral sebagainya ini, dan hari Jumaat Sabtu dah viral isu ni. Malam pun ada satu lagi viral bila mana satu laporan polis dibuat oleh pihak polis sendiri yang tentang kutipan dana kilat tu kan. Menafikan perkara itu. Sememangnya tujuan pembela melancarkan tabung tersebut adalah demi kebajikan penghantar-penghantar, dan memang komunikasi itu dibuat oleh kita di peringkat persatuan dengan juga pembela. Jadi saya nampak dia bukan isu besar dan satu tuduhan ataupun ini kepada pembela tak sepatutnya lah. Okey, Cik Zuhaimi, bagaimana nak mengelakkan perkara ini daripada berlaku lagi? Sebab kita tak naklah berpanjangan, tak naklah ada faktor keganasan juga terlibat dalam perkara ini. Tak eloklah untuk kita biarkan, kan Cik Zuhaimi, bagaimana? Okey, betul. Saya setuju perkara ini bukannya pertama. Sebelum ini pun juga, tapi bila mana berlaku terhadap penghantar makanan terus viral pula tu. Betul. Jadi kita nampak itulah bagaimana tindakan segera dan tegas oleh pihak berkuasa untuk menyelesaikan perkara ini, dan mungkin boleh melihat kepada kita, mungkin pihak kerajaan boleh pahalusi apa akta-akta baru yang boleh, supaya segala cubaan untuk cetuskan sensitiviti agama ni tak berlaku lagi. Macam mana kita nak berikan kesedaran kepada rakyat Malaysia. Sebab kita pun betul, saya setuju tadi, dah 64 tahun merdeka. Dan dalam konteks negara kita yang berbilang agama, bangsa, negara, bagaimana kita tak nak melihat lagi perkara-perkara ini berlaku. Dan kalau kita lihat juga dalam konteks kerajaan hari ini, dia ada satu lancaran di bawah Kementerian Perpaduan Negara, ada Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2025. Kalau ikut objektifnya adalah bagaimana untuk memperkukuh perpaduan negara, dan mungkin bagaimana juga pelan ini boleh memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, khususnya bukan dalam konteks penghantar makanan juga, kerana mereka ini adalah sebahagian rakyat Malaysia berbilang bangsa, agama, sosial budaya, untuk bagaimana pelan ini dapat memberikan meningkatkan moral kita, berteraskan perlembagaan negara itu. Betul. Okey. Baik, terima kasih Cik Zuhaimi di atas perkongsian ini. Moga-moga adalah jalan penyelesaian yang terbaik. Okey, itu dia. Cik Zuhaimi Mansor merupakan pengurusi Persatuan Penghantar Pergi Hailing Malaysia.
kita ada asas dah. Kita sebagai rakyat Malaysia ni kita dah ada asas dah. Rukun negara tu dah dibina, kita tahu. Betul. Kan. Wujudnya rukun negara pada 31 Ogos 1970, maknanya setahun selepas tragedi 13 Mei 1969. Kita tahu itu antara tragedi hitam yang telah melumpuhkan perpaduan kaum, berbilang kaum di Malaysia ni. Yeah. Jadi kita dah tahu dah sebenarnya asas kita sebagai rakyat Malaysia. Kita ada 5 prinsip rukun negara itu. Betul. Apabila ada asas tu, tapaknya maksudnya kita ikutlah. Kita jangan... Kita perkukuhkan lagi tapak betul. tu. Ini kan keharmonian kita bersama. Janganlah kita ada provokasi dan juga jangan ada tindakan yang melanggar undang-undang. Okey?